Okay, Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita nak berkongsikan berkenaan tentang alatan persediaan untuk menuai roti lebah. Jadi sebelum menuai, macam biasa kita kena sediakan alatan kita, pastikan alatan kita bersih semualah. Jadi alatan-alatan yang diperlukan untuk menuai roti lebah, ini adalah barang-barangnya. Yang pertama sekali adalah pisau yang diubah suai jadi bentuk L. Pastikan semua ni dah dibersihkan lah ya. Ini kita bakar dengan api kawasan sini dan kita lipat pisau tu jadi bentuk L macam ni. Ada dua bahagian, satu kiri, satu bahagian kanan. Ikut kesesuaian waktu menuai lah, yang mana rasa lebih mudah untuk digunakan. Okey. Yang kedua, pisau yang biasa yang kita pakai waktu menuai, proses sarang, gunting, lidi ataupun besi yang untuk kita lubangkan kantung madu. Jadi waktu menuai pun kita akan tuai sedikit madu sekiranya kantung madu tu bersebelahan dengan kantung roti lebah. Dan seterusnya kita perlukan bekas untuk menyimpan. Biasanya kita menggunakan bekas yang ni lah, disposable microwave punya bekas. Kalau banyak boleh pakai bekas yang lebih besar. Yang seterusnya adalah sarung tangan. Yang ni untuk kita sterilkan alatan kita sebelum kita bawa ke ladang. Jadi yang ni cara guna macam biasa, kita buka api, kita layurkan kita punya alatan dekat atas api macam ni. Semua alatan yang kita nak guna semasa untuk proses penuaian nanti. Okey. Dan last sekali, barang yang diperlukan adalah kita punya pam madu lah. Jadi yang itu sahaja barang-barang yang diperlukan untuk proses penuaian madu. Jadi kita akan lakukan seterusnya di tapak pula. Kita sekarang ni di tapak untuk memproses, kita nak harvest kita punya roti lebah. Jadi macam biasa, kita akan gantikan kotak ni dengan kotak dummy untuk memudahkan kita memproses sarang yang kita nak proses ni. Okey, jadi kita dah angkat, kita dah letak kat sini macam biasa. Pertama sekali kita kena pakai mask. Kedua, sarung tangan. Dan sambil-sambil kita buat ni, kita boleh tengok kat kawasan kita punya sarang. Boleh. Jadi ni sarang yang kita nak buat demo lah untuk tuai kita punya roti lebah. Pertama sekali kita tengok, kebiasaannya roti lebah di kawasan tengah. Kawasan tengah kita punya topping. Jadi kawasan sini semua adalah madu. Jadi bahagian tengah ni merupakan kawasan roti lebah. Jadi kita nak tuai kawasan ni. Jadi macam kantung-kantung madu yang bersebelahan dengan kantung roti lebah macam ni, kita perlu sedut. Sebab kalau kita potong juga, nanti madu dia akan meleleh kat kita punya sarang. Jadi kita tak nak benda tu berlaku lah. Jadi macam ni. Jadi kita kena tengok, kena kreatif macam mana kita nak potong. Jadi kita tengok kat sini yang bahagian yang kita nak potong. Sini satu yang paling minimal lah. Sini satu, dua, boleh potong ke sini juga. Macam ni kita akan potong sampai sekeliling ni. Okey, dari sini kita akan potong lah. Jadi kita akan ambil bahagian ni. Okey, jadi sebelum kita nak potong, kita kena sedut madu dahulu lah bahagian yang kita nak, yang bersebelahan dengan roti lebah. Kawasan roti lebah yang kita nak tuai lah. Okey, jadi ini bahagian yang kita nak sedut. Pastikan bahagian madu yang ni tak kena lah dengan potongan kita nanti. Ni bukan kantung madu. Okey, bukan. Okey, tak ada. Ni madu. Semua yang kantung-kantung yang rasa ada possibility nak koyak, kita sedut. Okey, baik. Jadi kita dah sedut madu yang bersebelahan dengan kantung roti lebah. Kita akan ambil kita punya pisau. Saya tunjuk tadi kita ada pisau bentuk L. Tapi sebelum guna pisau bentuk L, kita boleh guna pisau biasa dahulu. Pisau biasa kita nak potong bahagian yang kita nak ambil.
Jadi sama juga macam tempoh hari waktu pemindahan koloni, untuk mengelakkan kita punya pisau yang melekat dengan propolis, kita akan sapu dengan madu lah. Okey, dah sapu, kita akan potong. Paling minima kerosakan. Kalau tak dapat elak boleh je nak potong, tapi kalau boleh roti lebah yang terpotong tu pastikan yang sikit lah yang akan tertinggal kat dalam sarang. Okey, macam tu. Okey, yang ni boleh gunting. Tiang-tiang kita boleh gunting. Ikut yang mudah lah. Yang mana yang mudah guna pisau, yang mana susah guna gunting. Okey. Macam tiang-tiang ni kita boleh tinggalkan sebab dia boleh guna semula. Jangan ambil sekali lah. Okey. Macam ni. Tengok ni. Ni roti lebah. Ni kantong kosong. Jadi kita tak potong kat sini, kita potong kat kantong kosong. Kerosakan minima. Ni kantong madu yang kita sedut tadi. Jadi ini tak dapat nak elak, kita akan potong dekat sini. Paling kerosakan yang paling kurang lah waktu kita nak potong nanti. Potong sini sikit. Okey. Yang ni mungkin tak ambil, kita tinggalkan. Potong lagi. Okey. Yang ni bersama. Ni kantong kosong, kantong yang kita sedut. Yang ni kita boleh potong macam ni. Okey. Okey, baik. Jadi dah selesai, kita dah potong sekeliling kawasan yang kita nak tuai tadi. Jadi kita akan menggunakan pisau berbentuk L kita tadi lah. Jadi untuk sarang ni tak ada masalah, guna pisau apa-apa yang tajam bahagian mana boleh. Jadi macam biasa, sapukan madu kat kita punya pisau. Okey. Jadi waktu nak masukkan pisau ni kadang memang akan berlaku kerosakan banyak jugalah. Tapi sebab kita dah identify, dah potong siap-siap, dan kantong madu yang ada madu kita dah potong, tak menjadi masalah lah. Okey. Perlahan-lahan gunakan ketajaman pisau. Okey. Bahagian sini dah koyak sikit. Ini kita boleh ambil lah. Ini kita letak kat dalam kita punya bekas. Okay. Fungsi kalau ada kena ni kita boleh gunakan untuk menolak lah. Sini. Ni kita boleh. Okey. Letak kat sini. Sebahagian besar tadi sebenarnya dah boleh diangkat. Yang mana tak boleh, kita potong lagi menggunakan pisau kita tadi. Angkat, letak dalam bekas.
kira kontak tangan tu kau boleh minimal lah ke dalam kita punya roti lebah. Okey, ni kita potong sikit. Ni kita boleh ambil. Okey, selesai. Jadi kantung-kantung yang macam ni kita boleh ambil. Yang ni kita tak simpan lah. Yang ni kita buang pada jatuh ke rantai. Ni kita boleh makan lah. Ni kita tak simpan. Jadi ada roti lebah yang pecah macam ni. Kita boleh bersihkan. Cara nak bersihkan, kita ambil kain lembap, kita akan sapu dan tolong buang. Kelulut akan, dia boleh bersihkan ni semula, tapi ambil masa sikit lah. Sebab roti lebah ni kelulut kena kutip satu-satu menggunakan mulut. Kalau kantung madu pecah, dia tak banyak kerja, dia cuma sedut balik dan dia pakai. Tapi kalau kantung macam ni, dia kena kutip satu-satu. Kalau ni kuat pun ambil masa jugalah untuk dia bersihkan. Okey, kita dah selesai tuai kita punya roti lebah. Jadi yang tertinggal sedikit tu kita boleh gunakan kain yang lembap, kita sapu macam ni. Jadi yang roti lebah yang tertinggal ni akan melekat kat kain. Jadi dia kelut, tak perlu banyak kerja sikit lah untuk nak proses yang mana tertinggal ni. Okey. Roti lebah kalau tertinggal banyak sangat dan kelulut tak kuat, dia boleh memanggil perosak lain lah untuk serang kita punya sarang. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, kita tolong sikit lah, lap sikit dengan kain lembap. Pastikan air tak menitik lah ya, kain lembap saja. Okey, selesai. Okey, jadi dah selesai macam ni. Macam biasa, kita akan letakkan semula kita punya sarang ke tempat asal. Dia akan masuk semula. Jadi yang mana kat dalam kotak ni kita lepaskan lah. Jadi dia akan masuk balik ke dalam sarang. Hai, kita sekarang ni kat dalam amal. Ni adalah roti lebah yang kita tuai tadi. Jadi lepas kita dah tuai, kita letak dalam bekas kemas-kemas, tutup dan labelkan nama, ladang kat mana dan dia punya berat roti lebah. Yang ni berat berserta dengan propolis. Roti lebah dan juga propolis. Jadi yang ni kita perlu simpan di dalam peti ais, bahagian freezer, untuk memudahkan kita nak compact roti lebah nanti. Sebab roti lebah ni bila dia keras dah sejuk, dia lebih mudah nak kupas. Okey, kita letak dalam peti ais. Jadi sekarang ni adalah roti lebah yang kita dah letak dalam freezer, kita keluarkan. Jadi kita macam biasa kena pakai mask dan juga kena pakai sarung tangan untuk proses lah. Okey. Okey, jadi untuk memproses roti lebah ni tak susah pun. Sediakan satu bekas bersih untuk kita kumpulkan roti lebah. Kita ambil sudu yang bersih ataupun pisau yang bersih. Kita akan ambil roti lebah ni menggunakan tangan. Satu-satu kita akan kupas dia punya kantung tu. Kantung roti lebah. Jadi ni dapat satu, kita simpan. Dan kita buat sampai habis lah. Ada setengah mudah, ada setengah susah. Okey, jadi yang mana hancur-hancur kita buat kat sini, jatuhkan kat dalam bekas. Okey, yang roti lebah ni nanti kita akan tunjuk proses jugalah. Okey, yang mana-mana yang dah ada kita masukkan. Kita buat sampai kita punya semua roti lebah yang kita ada selesai. Okey, saya tunjuk boleh 3 contoh je lah ya. Macam ni. Ni satu kantung roti lebah yang cantik, yang besar. Dia mudah untuk kita kupas sebab dia keras. Getah dia keras. Okey. Ni pun mudah.
Boleh sediakan beberapa bekas lah untuk letak yang kantung roti lebah yang dah selesai. Okey, yang mana melekat-lekat macam ni kita boleh gunakan sudu. Bahagian belakang sudu kita boleh kuis keluar. Okey. Okey, kita buat sampai habis lah. Okey, jadi selepas dah tamat kita habiskan kita punya ambil roti lebah dari kantong ni. Yang kantong roti lebah ni kita boleh cuci semula dengan air, cuci habis bersih. Lepas tu kita keringkan kat dalam Hilda roti lebah ni, dan kita letak dalam satu bekas yang bersih dan kita tuang madu dalam dengan propolis ni. Jadi yang ni kita boleh bagi balik kat dalam sarang. Kita ambil ni, letak balik kat dalam sarang yang kita proses tadi lah. Tapi letak sedikit demi sedikit lah, tak perlu letak banyak-banyak. Kalau banyak sangat tak sempat dia nak proses. Jadi ni kelulut boleh pakai semula. Okey, jadi dah selesai yang bahagian ni. Ni contoh roti lebah yang dah siap. Ni contoh roti lebah yang kita dah selesai kita tuai. Jadi yang bahagian ini bila dah selesai kita tuai dapat banyak, tak kisahlah bekas besarnya, dah banyak, kita dah bersedia untuk proses. Kita ambil bekas ni. Jangan guna bekas ni lah, kita akan ambil bekas ni, kita akan tuang ke dalam tray dalam Hilda lah. Jadi kita boleh siap-siap buka Hilda. Jadi kalau dekat tempat-tempat tuan-tuan semua dan puan-puan, Hilda ada punya rak kat bahagian dalam. Sama macam proses madu, pastikan dia punya rak bekas semua dah dibersihkan, dah dikeringkan. Lepas cuci dah kering. Jadi kita boleh ambil roti lebah ni, kita tuang kat dalam kita punya tray dan kita run secara biasa lah. Dan kalau boleh, waktu pemprosesan tu berjalan, mana-mana roti lebah yang berbentuk bulat macam ni, kita pecahkan gunakan spatula ke sudu, tak ada masalah. Dan macam madu juga, kalau boleh sejam sekali kita kacau. Bukan kacau lah, kita terbalikkan roti lebah ni. Kita kalau yang mana masih dalam bentuk bulat, kita pecahkan lagi sampailah roti lebah tu betul-betul kering dan boleh jadi macam serbuk. Jadi bila dah jadi betul serbuk, kita boleh packing dalam bekas lain dan boleh hantar kepada ni lah, kita punya rakan industri kita untuk dibeli daripada mereka. Okey, itu sedikit sebanyak lah tentang cara memproses roti lebah. Dia tak susah, dia hampir sama je macam menuai madu dan memproses madu. Cuma beza dia, roti lebah tu kita kena buka manually, bukan sedut, kita kena kopek satu-satu. Okey, itu saja. Terima kasih.